Tanggal 31 Ogos 2020 yang baru sahaja berlalu merupakan bukti kegemilangan Malaysia yang telah memasuki 63 tahun usianya dengan menggunakan acuannya yang tersendiri. Tambahan pula, kita bakal menempuh suatu peristiwa bersejarah buat negara dengan meraihkan ulang tahun ke-57 penubuhan Malaysia. Hari ini Lin bersama dengan seorang ikon, seorang legend, boleh kita katakan seorang yang kita rindu-rindukan di kaca TV. Lin hari ini bersama dengan bekas pengacara, bekas pembaca berita, bekas pelakon, Puan Sri Datin Sri Normala Samsudin. Dia kata panggil je nama manja dia Kak Mala. Ke Anti Mala? Anti tak lah, tak mungkin. Darjah 3 kan. Masa tu Kak Mala tengah bekerja. Jadi kena panggil Anti Mala sebenarnya. Masya Allah, tidaklah ditelan zaman, tidak ditelan usia. Wajahnya ya sama seperti dulu kalau kita tengok. Mungkin sedikit orang kata rindu tu ada sikit-sikit lah. Bak kata Puan Sri, tapi tidaklah nak kembali ke pentas pengacaraan ke. Tapi apa yang kita nak kongsikan hari ini mengenai kisah inspirasinya yang mungkin anda semua tak pernah ketahui sebelum ini. Tak kenal siapa Normala Samsudin sebelum beliau menjadi seorang pengacara, sebelum beliau menjadi seorang pembaca berita. Okey, sebab ada sesuatu yang beliau nak kongsikan yang mungkin boleh menjadi inspirasi kepada anda semua. Okey, kita mulakan waktu kecil-kecil dululah. Kan. Katanya pernah membantu ibunya menoreh getah. Sebenarnya memang zaman tu 1970-an saya membesar di keluarga yang seorang ibu tunggal ya, yang ada 4 orang adik-beradik. Anak yang sulung ni dia kena mengambil orang kata satu keazaman bahawa kena jaga adik-beradik, kena masak, kena angkat air. Dulu tak ada air kena ada perigi saja dan juga ada sungai. Jadi tak ada tali air macam sekarang, piuh aja dah boleh dapat air. Tak ada. Dulu kita kena angkat air di perigi. Ambil sendiri, pakai perigi. Timba air tu, masukkan, angkat balik rumah, cuci pinggan, masak. Ini adalah antara senario dulu-dulu. Jin cuba boleh tak agaknya lahir di era ini dan membayangkan situasi keadaan seperti itu. Tak boleh nak membayangkan lah. Tapi yang pasti ianya susah. Ianya tidak mudah. Api tak ada. Api hanya pelita. Dan ada guna minyak tanah, guna kalbait dan sebagainya. Kalau kaya sikit kalbait lah. Kalau kaya sikit lagi ada minyak gas, minyak tanah yang gunakan masak. Kita tak kaya. Kita hidup hanya makan kadang-kadang sehari sekali. Yang seadanya ikan masin. Sardin tu adalah lauk hari-hari. Telur ayam adalah ada ayam belaan sendiri. Dan kemudiannya keadaan itu memang menjadikan kita mahu menjadikan diri kita seorang yang lebih baik daripada apa yang kita lalui. Betul tak? Sebagai anak sulung, bantu mak adalah paling wajiblah dilakukan. Yang perlu yang ada dalam minda Kak Mala masa itulah. Sebab tengok mak kesian. Mak pagi-pagi bangun, pergi noreh getah. Lepas tu balikkan tengah hari nak masak pula untuk anak-anak balik sekolah. Anak-anak pergi sekolah jalan kaki tiap-tiap hari 2 km pergi dan 2 km balik. Kalau tak nak tinggal di sekolah, kita kena tinggal sekolah. Sebab di Johor kita kena masuk sekolah agama. Yes. Sekolah agama adalah compulsory di Johor. Jadi lepas sekolah tengah hari, makan seadanya, bekal ke apa sebagainya. Masa tu belanja 10 sen saja tau. 10 sen saja. Cukup untuk beli nasi. Cukup untuk minum air. Dah alhamdulillah. Jadi kita di zaman itu daripada sekolah pagi sambung ke sekolah agama. Jadi kalau ada masa-masanya tu adalah ponting juga. Bila ponting nak balik tu memang tak pergi sekolah agama dah. Ini adalah antara kesusahan yang kita lalui, tapi kita lalui dengan sabar. Kita walaupun hidup susah, kita kena sabar. Kita kena fikir untuk keluarga, untuk kesusahan orang lain juga susah. Bukan kita saja susah. Bukan kita memikirkan satu aku susah lah hidup, nak tidur je tak boleh. Kita tak boleh malas. Dan kita kena berusaha. Jadi daripada situ Kak Mala perlahan-lahan menjadi seorang anak yang sentiasa dengar cakap mak. Apa mak kata, sekolah kena capai dengan jayanya.
dengan periksa kena lulus. Belajar kena pandai. Walaupun tak pandai mana, tapi walaupun kita dah umur, ada umur 15 tahun, umur 17 tahun dah ada orang masuk Minang. Tidak mak, Wow. saya tak mau kahwin awal. Mak faham. Ni mak faham. Dia takkan paksa kita menerima lamaran orang mana-mana pun. Walaupun orang tu ada gaji tinggi, pangkat tinggi. Zaman dulu cikgu ke, mindset macam tu lah. mindset dulu zaman dulu cikgu pun dah kira pangkat tinggi dah. Betul. Tapi tak, sebab Kak Mala kata aku nak bekerja. Aku nak menyara keluarga. Menyara keluarga. Maksudnya mak dan adik-adik untuk sekolah ke tinggi sampai universiti. Dan alhamdulillah bila umur dah makin meningkat 18, Kak Mala pun ada pernah bekerja kilang sementara menunggu keputusan SPM dan sebagainya. Bila dapat result, terus bekerja di kilang di Seremban, dapat pengalaman setahun, balik dapat pula pramugari. Sebab semasa Kak Mala bekerja sebagai di kilang tu, ambil kos bahasa Inggeris malam-malam, ambil belajar steno, konon-konon nak jadi sekretari lah juga. Kalau tak dapat sini, jadi semua bidang tu Kak Mala cuba. Sebabnya belajar steno, typing. Walaupun maknanya gaji yang kita ambil dapat daripada kerja kilang tadi tu, paruh bagi mak, paruh untuk kita belajar, kelas-kelas dan sebagainya. Dan dari situlah dapat MAS. Saya rasa sebagai seorang pramugari pun orang memandang ataupun interview yang saya dapat tu pun hanya kerana saya lurus, saya jujur. Dia pernah bertanya, awak pandai berenang kalau jadi pramugari? Saya kata saya pandai. Macam mana awak nak berenang? Di mana awak belajar berenang? Saya berenang di sungai. Jadi examiner semua kelak ke saya. Saya suka awak jujur. Saya berenang di sungai. Saya boleh pergi balik berapa meter awak ni? Dalam ke sungai tu? Dalam. Tak nampak apa pun tapi dalam. Saya masuk dalam. Jadi semua ni menjadikan kita kena jujur. Jangan menipu tentang kelulusan kita, tentang pengalaman kita, tentang apa saja dalam kehidupan. Kalau kita jujur, insyaAllah laluan tu akan senang. Betul, jujur dan berani. Yes, betul. Okey. Dan momen-momen dulu pramugari katanya, bagaimana boleh end up dengan pengacaraan, bagaimana boleh ke arah itu sebenarnya, pembaca berita dan sebagainya. Okey. Bila menjadi pramugari ni sebenarnya, Kak Mala terlihat majalah. Bukan beli pun majalah tu. Majalah tu ada saudara yang tunjuk. Cantiknya wanita ini. Satu hari nanti akan jadi front cover dia juga. Wah, cita-cita tinggi kan? Tapi cycle tu menjadi kepada Lin. Tengok Nurmala nak jadi Nurmala hari Ya ni. Allah. Kan cycle tu. Kan dulu saya melihat siapa tau. Sekarang dah Datin. Dia Datin Rozaini Junita. Kahwin dengan Bruneian lah. Orang Brunei. Dan yang lucunya, Kak Mala melihat dia di majalah. Dan satu hari nanti aku jadi pramugari. Jadi pramugari seperti dia. Dan saya berjumpa juga selepas beberapa tahun dengan Rozaini Junita seperti Lim jumpa dengan saya. Lucu kan? Dan macam mana pengalaman tu? Okeylah, dari pramugari tu memang Puan Sri daripada kecil memang nak sama ada pramugari ataupun sekretari ataupun nurse, apa saja asalkan kerjaya yang boleh membantu keluarga. Tetapi kebetulan bila kita permohonan tu yang dapat adalah sebagai seorang pramugari. Jadi di sinilah agaknya aku akan berakhir. Dan alhamdulillah laluilah semua segala susah payah sebagai seorang pramugari. Kita lalui kursus, kita lalui cabaran-cabaran yang ada, kita kena belajar make up, belajar pakai kasut tinggi walaupun saya jarang pakai kasut tinggi, tak pernah pun pakai kasut tinggi. Kata tomboy kan dulu. Kan tomboy, terjun sungai semua, mana ada masa nak tengok kasut tinggi pun boleh ke tidak. Macam tu. Jadi bila di MAS tu ataupun di penerbangan itu sendirilah banyak saya belajar tentang kemodenan hidup, tentang exposure, tapi masih menitik beratkan ciri-ciri ketimuran kita. Ciri-ciri wanita Melayu terakhir. Walaupun saya pernah di Wani beri amaran, jaga-jaga sosial teruk tahu di airline tu. Ya ke? Tak apa, insya-Allah, alhamdulillah mak dah ajar banyak macam, mak dah pesan macam-macam. Insya-Allah saya akan ikut pesan mak.
Waktu tu, ya. Dan alhamdulillah di airline juga saya berjaya. Saya juga tak tahulah, mungkin muka kena bawa jadi tua. tak tahulah. Alhamdulillah muka ni kena jadi calendar girl, MAS, kena jadi billboard girl for MAS punya. Jadi dia muka iklan kot dan memang muka TV kot agaknya. Jadi memang pun muka komersial. Muka komersial. Okey. Alhamdulillah lah, rasanya muka rezeki ke situ kan. Memang sampai ke hari ni rezekinya tidak putus ya. Alhamdulillah. Jadi saya lalui segala-galanya tu di airlines dan saya berkahwin dan saya ada dapat anak, hasil daripada itu, dan tak cukup di situ saya berminat untuk iklan. Tu yang bila ada anak seorang dengan anak-anak tu sekali berlakon iklan. Saya melihat ada satu iklan di TV mengatakan bahawa mencari pengacara jemputan. Pertandingan. Sebelum tu saya pernah minta lah di salah sebuah televisyen company syarikat televisyen. Dan saya tak dapat. Okey, tak apa. Itu bukan orang kata mematah semangat. Minta pula yang pengacara jemputan, pertandingan. Dan alhamdulillah saya lalui, saya pun menang juga. Alhamdulillah. Sehinggalah selepas itu melalui sebagai seorang wartawan, diserapkan sebagai wartawan penuh dan juga sebagai pengacara yang sambilan, sambil kalau ada orang yang cuti bersalin, saya ganti. Kalau ada orang yang cuti sakit, saya ganti. Kalau ada yang tak nak balik hari raya, sayalah baca berita di hari raya. Macam tu. Kita kena berkorban dan mahu merendahkan diri kita pada senior-senior yang ada. Kita kena tolong senior-senior kita. Sebab mereka ini dah lalui kesusahan sebelum kita. Itu yang saya belajar daripada syarikat penerbangan juga, yang di mana senior dan juga junior itu harus menghormati. Dan begitu juga di stesen TV dan sebagainya. Kita kena menghormati senior. Dia dah lalui kesusahan sebelum kita. Jadi sebenarnya bila kita lihat kembali, sebenarnya memang kita rindu sangat dengan Puan Sri. Melihat Puan Sri di kaca TV adalah satu dulu pengalaman yang memang tak boleh dilupakan lah. Kita kebil, kita kalau tengok kan, tak kelip mata kita tengok, especially waktu dia baca berita, especially waktu beliau mengacarakan. Pengacara terbaik Nona 1991 jatuh kepada Puan Normala Syamsuddin. Okey, jadi apa yang dilakukan dululah Puan Sri? Sekarang zaman tidaklah zaman dulu tidaklah seperti sekarang. Sekarang semua ilmu semua di hujung jari. Dulu nak jadi wartawan, nak jadi pembaca berita, nak jadi pengacara, ada ilmu yang perlu diperolehi, tapi tidak semudah hari ini. So macam mana dilakukan benda tu sebenarnya? Betul. Kalau zaman dulu, zaman saya 1990-an, 1998 hingga 2000 lebih kan. Semasa ini belum ada lagi social media dan sebagainya. Kita banyak menggunakan library, archive. Dan juga kita banyak menggunakan library awam. Kadang-kadang kita mendapat satu assignment. Assignment tu memerlukan kita mencari sesuatu fakta-fakta yang betul dan tepat. Dan kita tak boleh sembrono. Kita tak boleh kerana editor sendiri tahu ataupun penerbit sendiri tahu, oh ini bukan, I don't like your story. Jadi kita kena ikut arahan daripada senior yang mengajar kita. Kita kena belajar daripada setiap inci. Cikgu-cikgu saya dulu, Mahathir Lokman, arwah Mahathir Lokman, dan juga Nur Farahin Jamsari, Izzah Aziz Faudi, semua ni cikgu-cikgu yang senior. Jadi kita menitik beratkan sangat menghormati mereka. Walaupun dalam bidang yang berbeza ataupun jabatan yang berbeza, kadang-kadang kru produksi, mereka senior. Ada cameraman yang senior boleh mengajar kita macam mana kau buat macam ni MS shot, ni buat di fokus di fokus. Belajar sebab kita akan jadi assistant producer ataupun wartawan yang akan direct apa yang you nak gambar tu. You kena tahu, you kena baik dengan cameraman, you kena tahu apa fungsi kamera tu dan angle macam mana. Dan angle apa yang you kena ambil. Kena bincang dan cakap baik-baik. Bukan mengarah, hello, buat macam ni. Tak. Kita bukan macam tu. Kita teamwork, satu teamwork di dalam satu penyiaran yang amat baik. Jadi saya sayangkan kru-kru saya ni dulu sebab mereka macam adik-beradik. Dia faham kehendak saya. Macam saya bekerja dengan producer juga, penerbit.
dan juga cameraman dan juga audioman, semuanya juru teknik, mereka mungkin memahami saya apa yang saya nak. Aku faham aku nak. Kita buat macam ni. Panjat pokok pun mereka sanggup kalau kita buat cara dengan baik. Mereka akan bawa kamera, beta kamera, beta kamera besar tu nak angkat berapa kg? 9 kg kalau tak silap saya, 10 kg. Nak angkat kamera besar tu naik atas pakai tali dulu. Baru dia panjat. Ambil. Sekarang tak payah, semua ada. Apa nama tu? Apa tu? Yang terbang tu? Drone. Drone. Okey, itulah orang kata apa yang kita lihat dulu dan sekarang. Ya, lain. dulu dan sekarang. Dan kemudian kita nampak apa yang glamour je, apa yang dipaparkan je di kaca TV, tapi di sebaliknya kita tak tahu apa proses yang dilalui lah sebenarnya. Sangat tidak mudah. Lah kita ni bekerja dalam bidang pengacaraan karakter kita di depan TV dan di belakang sebenarnya perlulah kata seiring. Perlu sama sebenarnya untuk kita ketahui karakter wanita Melayu terakhir tu. Ataupun anda lah di mana-mana saja, sesiapa pun saja anda, karakter kita walau di mana saja kita pergi perlulah seiring, perlu sama sebenarnya. Walaupun kita ada kelemahan-kelemahan kita sebagai seorang wanita, semua manusia ada kelemahan. Kita cuba memperbaiki dan cepat-cepatlah kalau kita duduk di depan public sentiasa merhati dan kalau boleh kita mohon maaf cepat-cepat kalau kita sudah melakukan sesuatu yang agak menjolok mata di mata mereka. Mereka ada yang tak suka dan sebagainya. Cepat-cepat kita lakukan sesuatu supaya meredakan keadaan. Jadi untuk kata-kata terakhir lah figura kita hari ini, Puan Sri Datin Sri Nurmala Samsudin, kalau diberi nasihat kepada Nurmala Samsudin yang dulu, apakah ia sebenarnya? How I wish I can turn back the clock. But ini adalah takdir Allah. Kita sudah sampai di sini dengan izin Najwa. Jadi alhamdulillah saya telah melalui zaman-zaman dahulu dan fasa sekarang, fasa di mana saya juga sebelum ini sebagai personality dan fasa sekarang. Saya bersyukur saya diberi hidayah oleh Allah pada usia yang bukan lagi senja, tapi dah orang kata kita tak tahu, it's the bonus time. Tapi Allah sayangkan kita. Allah sayangkan saya dan saya mendapat jalan dan petunjuknya. Dan kalaulah saya boleh ulang balik menjadi pengacara, saya akan menjadi pengacara yang berhijab. Masya-Allah. So itulah pesanan mungkin yang Puan Sri nak sampaikan kepada Nurmala Samsudin yang dulu Tapi apa pun kalau tiada Nurmala Samsudin dulu, tiadalah Nurmala Samsudin yang sekarang ini yang banyak memberi kata-kata semangat, yang banyak memberi satu pengalaman lah. Bila kita tengok beliau, kita pun nak jadi seperti beliau. Satu inspirasi lah. Yang beliau ni sebenarnya memberi banyak inspirasi kepada anak-anak muda sampai hari ini juga. Macam Lin juga sentiasa mengikuti, sentiasa look up to you, sentiasa ingat balik dulu Nurmala Samsudin buat kan benda macam ni lah. Kadang-kadang kita tahu beliau di depan kamera saja. Sebenarnya inilah karakter beliau yang anda mungkin tak ketahui. Saya memang suka kalau misal orang nak tahu siapa sebenarnya. Saya seorang yang suka hiking. Saya sebab lahir di hutan kan. Jadi saya selalu tiap-tiap hari ke hutan. Jadi kalau duduk di bandar ni saya pening kepala. Saya kena masuk hutan dan bau hutan tu boleh hidupkan saya balik. Naluri saya tu dari kecil macam tu. Jadi itulah yang Puan Sri buat sekarang ni Ya. Itulah hobi saya yang saya suka sangat, tapi bukanlah selalu. Saya ada keluarga, saya perlu look after my husband, anak-anak dan sebagainya. InsyaAllah kalau ada cucu, doa-doakanlah. Masya Allah. Okey, last sekali pesanan buat semua yang menonton Puan Sri sekarang ni yang mungkin terinspirasi nak jadi macam Puan Sri. Apa kata-kata pesanan terakhir lah? Bagi saya, dedikasi dan juga fokus dan teruskan impian itu. Jangan sekali-kali rasa menyesal dengan apa yang kita dah lalui dan perbaiki diri dari masa ke masa.